Para ulama tarikh Islami, sejarah Islam, meriwayatkan berlaku di abad yang pertama Hijrah. Apabila munculnya kalangan yang menjadi punca kemunculan fikrah yang tidak berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang melibatkan perkara akidah. Selepas kejatuhan Empayar Parsi dan Rom, mereka menyusup dalam masyarakat Islam. Mereka dipercayai berpura-pura memeluk Islam bagi merasakkan penganutnya dari dalam. Di antaranya seorang yang bernama Susan. Dia berjaya menggunakan seorang yang bernama Ma'bad bin Abdullah Ubaidillah Al-Juhani dengan meniupkan ajaran yang dinamakan Qadariyah, dengan membataskan qudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tidak berkuasa dan berkehendak dalam semua perkara. Tak sempurna qudrat iradah Allah. Dan menyatakan bahawa manusia itu mempunyai qudrah dan iradahnya. Manusia bebas. Ada qudrat kuasanya sendiri dan iradah kehendaknya sendiri. Ini disebarkan oleh Susan, seorang Kristian yang masuk dalam masyarakat Islam dan berjaya mengkadirkan Ma'bad bin Ubaidillah Al-Juhani, membawa ajaran ini. Dia berjaya memasuki bandar suci Madinah dan berjaya mempengaruhi beberapa orang di kalangan penduduknya. Sampai begitu sekali masuk ke Madinah, mempengaruhi penduduk Madinah segelintir. Di zaman para sahabat masih ada. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, daripada generasi para sahabat radhiyallahu anhum, mengisyarkan bahawa dia menolak sekeras-kerasnya ajaran yang dibawa oleh Ma'bad yang sesat ini. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, daripada kalangan ulama at-tabi'in, berkata, menegaskan, jauhkan dari Ma'bad kerana dia sesat dan menyesatkan. Muslim bin Yasar rahimahullah, ulama tabi'in juga, mengisytiharkan dalam masjid di tempat dia mengajar. Ma'bad berucap dengan ucapan orang-orang Nasrani. Akhirnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari kerajaan Umayyah memerintah supaya dijatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Kemudian perjuangannya diteruskan oleh Ghilan bin Abi Ghilan Ad-Dimashqi atau Ibnu Muslim Abu Marwan Al-Qadari. Ini nama tokoh baru dia. Dengan beraninya dia berkata, qada baik dan jahat itu dari hamba. Yang ini bukannya dari Tuhan. Tuhan tak ada kuasa dalam qada dan qadar yang baik. Akhirnya dia diambil tindakan keras oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Sebagai satu contoh. Yang kedua, seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Dia berpura-pura memeluk Islam. Diriwayatkan dia adalah salah seorang yang terlibat dengan menyebarkan fitnah yang membawa kepada dibunuh syahid Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudiannya berpura-pura menyokong Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga sampai menyebarkan ajaran sesat, meletakkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah ke peringkat mencapai kenabian, menganggap Ali radhiyallahu anhu hidup semula sekarang setelah dia mati,
Dan pada satu masa yang lain, Ali radhiyallahu anhu dikatakan tidak mati. Dan satu juzuk daripada ketuhanan menjelma ke dalam dirinya, dia Sayyidina Ali. Dia sampai menimbulkan berbagai pahaman yang lain terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Namun para ulama Syiah yang muktabar menolak sekeras-kerasnya. Ulama Syiah yang muktabar, khususnya kalangan salaf, generasi tabi'in dan tabi'it tabi'in, kalangan Syiah, ulama yang muktabar, yang mujtahid, menolak sekeras-kerasnya kesesatan Abdullah bin Sabah. Bahkan dihukum kafir, bukan seorang Islam. Bukan sahaja ulama Sunni, termasuk ulama-ulama Syiah yang muktabar. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali karramallahu wajhah mahu menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Sayyidina Ali minta jatuh hukum bunuh ke atas Abdullah bin Sabah. Tetapi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tidak bersetuju dibunuh. Kerana perlu dipujuk lagi, diberi peluang bertaubat. Tetapi dihukum buang di daerah Madain, wilayah Parsi. Ada juga kalangan ulama Syiah yang berpendapat sebenarnya Abdullah bin Sabah diadakan sahaja untuk menjadi fitnah. Ada juga kalangan ulama Syiah mengatakan begitu. Namun ajaran dia tersebar. Saya disebut dalam setengah kitab, Sayyidina Ali mengarah supaya jatuh hukuman bunuh terhadap Abdullah bin Sabah. Namun hati mereka keras. Mereka mempersenda-sendakan hukuman bunuh. Sehingga Sayyidina Ali mengarahkan Qambar menghukum bunuh dibakar terhadap Abdullah bin Sabah sebagai siasat syariah untuk menggenunkan dia. Disebut dalam syair yang terkenal, kata-kata Sayyidina Ali, "Inni qarra'aitul amra amran munkara. Hajjatu nari wa da'autu Qambara." Aku telah melihat satu perkara yang sangat mungkar, sangat jahat ajaran ini, dan aku perintahkan ketua keselamatanku Qambar membakar pengikut Abdullah bin Sabah. Itu satu peristiwa lagi. Di akhir abad yang pertama atau di awal abad yang kedua Hijrah, muncul pula di Tirmiz. Tirmiz ialah satu bandar di Iran, sempadan dengan Afghanistan ataupun dengan Azerbaijan. Orang yang bernama Jaham bin Safwan dengan menimbulkan satu aliran pahaman yang dinamakan Jabariyah. Ini mazhab baru, Jabariyah. Dia berjaya menarik beberapa orang pengikut dan akhirnya mengisytiharkan kenyataannya bahawa bagi kudrat dan ilmu Allah itu ada kesudahannya. Antaranya mengatakan semua perbuatan hamba itu Tuhan belaka, termasuk orang curi pun Tuhan buat, merampok pun Tuhan buat. Ini Jabariyah. Macam mereka yang serah diri kepada wabak lah, serah Tuhan lah, Tuhan buat semua. Soalnya kita tak ada ikhtiar. Ini pengikut Jaham bin Safwan, Jabariyah. Sehingga dia melampau lagi, mengatakan kudrat ilmu Allah itu ada kesudahannya. Syurga, neraka dan penduduknya akan binasa, dan tinggallah Allah sahaja. Seperti pada awalnya tiada sesuatu pun, tak ada apa. Sedangkan Quran menyebut khalidina fiha abada. Syurga, neraka ini kekal selama-lama. Tiba-tiba dia kata tak kekal. Ini bercanggah dengan Quran. Dan menyatakan bahawa iman itu ma'rifatullah sahaja. Kena Allah Ta'ala cukup. Artinya kena Allah saja. Tak perlu percaya pada Rasul, malaikat, kitab. Tak masuk dalam iman. Ini sesat. Dan bahawa kufur itu jahilkan Allah sahaja. Dan tiada perbuatan langsung bagi yang lain malaikat, bagi Allah sahaja. Semua Allah Ta'ala buat. Orang merampok Allah Ta'ala buat. Menyamu Allah Ta'ala buat. Tak ada ikhtiar bermanusia. Akhirnya Allah menyelamatkan umat Islam dengan dibunuh Jaham bin Safwan. Dia dibunuh.
kerana membawa ajaran sesat. Di tengah-tengah kekalutan fikrah itu, Allah melahirkan para ulama mujaddidin, ulama yang membaharukan kepahaman, dan muslihin yang mempertahankan Islam dengan gagah berani dan ikhlas, dengan menegakkan hujah-hujah Al-Quran dan As-Sunnah dan hujah-hujah aqliyah yang berpandukan kepada kedua-duanya. Disebut dalam hadis, Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si mi'ati sanah man yadulluha amra diniha. Allah Ta'ala membangkitkan kalangan umat Muhammad, umat Islam ini tiap-tiap 100 tahun orang yang membaharukan urusan agama, yakni membaharukan kepahaman, membaharukan semangat umat Islam. Tiap-tiap 100 tahun mesti muncul pemimpin, kerana tak ada lagi Nabi selepas Muhammad SAW. Tetapi akan muncul mujaddid, orang yang membaharukan kepimpinan umat Islam. Disebut dalam hadis. Dan hadis menyebut yang terakhir ialah Imam Mahdi di akhir zaman. Allah Ta'ala tahu bila berlakunya. Iaitulah pemimpin mujaddid daripada keturunan Nabi SAW di akhir zaman. Bersama dengan turun Nabi Isa AS. Itu akan berlaku. Disebut dalam hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir. Tiap-tiap abad ada mujaddid yang mempertahankan Islam, membetulkan kepahaman umat Islam.